Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala hassa ibadahu ala tawakkuli wal i'timadi alaih. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa usni alaihi al-khair kullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wahai hamba-hamba Allah, sidang Jumaat, marilah kita berusaha meningkatkan nilai takwa kita di sisi Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi segala larangan-larangan sedaya upaya yang kita mampu dengan niat kita yang baik dan usaha kita yang kuat. Kalau setakat berangan-angan nak tinggal maksiat, dia tidak akan tertinggal. Seperti orang berangan-angan nak jadi baik, tetapi dia juga tidak jadi baik. Berangan-angan nak jadi orang senang, tapi dia buat kerja malas. Sama juga kita dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau setakat angan-angan saja, tapi kita tidak tingkatkan diri kita untuk mendekat diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang panggil dalam bahasa Melayu angan-angan mak jenin. Saya pun tidak tahu mak jenin mana yang dimaksudkan itu. Itulah di antara yang dikata-katakan oleh orang. Para jemaah sekalian, khutbah kita pada hari ini iaitulah di bawah tajuk anjuran berikhtiar dalam menghadapi musibah dari sudut penjagaan dan tawakal. Kita hari ini berada di sesi kedua PKP 20, iaitulah 5 Februari 2021 yang kita ingat selesai semalam, tapi disambung lagi sampai 2 minggu. Nas'alullaha al-aliyyal qadir. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya penyakit ini hilang, masjid kita dapat dipenuhi insya-Allah. Maka kita masuk kepada sesi yang kedua dalam PKP 20 ini. Sekali lagi kita lihat keluhan dan keresahan umat Islam yang tidak dapat menghadiri salatul Jumaah. Kalau kita nak kata tak boleh dengan sebab-sebab sedemikian, tapi sukar bagi kita dalam sebuah negara yang mempunyai angka dan fakta yang berbeza. Saudara kita di Kuala Lumpur, wilayah persekutuan, boleh penuh masjid. Saudara kita di Negeri Sembilan juga boleh. Umat Islam di Negeri Melaka 250 orang dibenarkan, masjid besar 500. Itu yang menjadi keluhan masyarakat. Bila sampai maklumat ini kepada saya di kalangan jemaah kita, saya hanya membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Yaqub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Kita hanya mengangkat pengaduan kita kepada Allah Azza wa Jalla, supaya Allah Ta'ala satukan hati para penguasa agama untuk menyelaraskan perkara ini. Kalau nak tengok negeri lain lebih kuat juga COVID dia, tapi mereka masih lagi memberi ruang untuk berada di masjid, di rumah Allah. Khususnya kita sudah menghampiri setahun duduk dalam keadaan sedemikian, masjid kita dikawal dan dikurung,
maka bagaimana kita nak jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla? Jawabnya, apa-apa yang ditanya, corona, SOP, arahan ulil amri, memang kita kena taat, tak boleh memberontak rakyat. Siapa-siapa yang cuba menimbulkan provokasi, kita mengatakan itu perbuatan yang tidak baik, yang telah saya sebut dalam siri khutbah yang lepas. Nasihat kita kepada para pendakwah supaya tidak menimbulkan masalah. Cuma kita boleh berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya penyakit ini hilang dan dibenarkan untuk umat Islam berkumpul pada hari Jumaat dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pihak penguasa. Para jemaah sekalian, itulah kita kena banyak kembali kepada Allah Azza wa Jalla, jangan relax-relax je. Hari-hari duk tengok angka berapa COVID hari ni. Hari ini negeri kita berapa, kawasan kita berapa orang yang positif. Kita tak tengok berapa muka surat Quran aku baca hari ini, berapa kilo beras telah aku beri sumbangan kepada orang yang memerlukan, berapa kali lidah kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Yang kita tahu komen, kritik, keluh sana sini, ngata orang tu ngata orang ni, seolah-olah kita tidak memberi suatu sentuhan yang boleh menurunkan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita untuk diangkatkan bencana ini secepat mungkin. Para jemaah sekalian, tahun 2020 yang lepas mencatatkan sejarah yang mungkin kita tidak pernah terfikir sebelum ini. Hari ini orang dah keluar kartun-kartun yang saya kira pun tak ada faedah banyak. Faedahnya suka-suka. Dia kata 2019 dulu orang duduk di masjid penuh, orang di kedai makan penuh. Tapi 2020 sudah berbeza. Kita kata sebenarnya itu kartun yang tak berapa cermat. Yang cermatnya cuba pergi ukur 2019 orang solat berjamaah di masjid berapa orang, 2020 berapa orang. Itu je yang sepatutnya. Tak naik-naik juga. Oh, sekarang ni PKP ada kawalan. Ya, waktu kawalan dibuka, masjid diberi kebenaran sebeberapa negeri yang saya sebut tadi, sama juga. Oh, hari Jumaat penuh. Hari Jumaat itu kita kira cerita lain. Sebab itu wajib. Yang membezakan di antara kita sama kita ketika amalan sunat itu dibuka pintu. Kenapa kita tidak rempuh? Kenapa kita tidak penuhkan tempat-tempat ruang yang diberi? Yang kita pandainya komen, cakap saja. Maka bermula daripada bulan Mac sehingga Ogos 2020, kerajaan Malaysia dan hampir seluruh negara di dunia telah mengisytiharkan perintah kawalan pergerakan disebut dengan nama PKP. Akibat daripada virus corona ataupun COVID-19 yang ditakuti oleh masyarakat, oleh pemerintah, maka kerana itu penjagaan-penjagaan dibuat supaya perkara ini tidak merebak. Tak lama lepas pada itu, dalam kita mula berasa seronok apabila fasa PKP pemulihan seolah-olah akan berakhir pada penghujung Ogos yang lalu, 2020. Situasi negara kita menyaksikan kes COVID-19 kembali meningkat daripada 1 angka kepada 2 dan seterusnya, yang menyebabkan kerajaan mengumumkan kita kembali menjalani perintah kawalan pergerakan. Maka terdapat beberapa negara yang sebelumnya telah mengisytiharkan bebas PKP, akhirnya terpaksa mengenakan semula akibat daripada COVID-19. Jadi para jemaah sekalian, ini yang kita katakan berusaha dan berikhtiar. Kita kena berusaha. Setiap kali kita bercakap kita akan menang menghadapi COVID, sepatutnya pihak yang memberi ucapan lebihkan mengguna perkataan insya-Allah, dengan izin Allah. Kita mampu untuk menghadapi bencana ini, kita mampu untuk mengawal penurunan ini insya-Allah. Kena banyak kalimah insya-Allah. Berapa kes Allah SWT tegur para anbiya alaihimussalatu wassalam yang tidak menyebut insya-Allah. Kita juga berasa yakin kuat, kita tidak sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan kecundang dan akan kecewa bila-bila masa. Maka
sebagai bapa, sebagai ayah, guru, dan juga di rumahnya ada ibu, sebagai seorang muslim yang berpikiran jauh, hendaklah kita mengambil peluang untuk berjuang menjaga diri kita, anak-anak kita dan semua ahli keluarga untuk menjaga keselamatan dunia dan di akhirat. Jangan nampak dunia saja, dunia dia pendek je. Mungkin 60-70 tahun dia berakhir. Tetapi kita kena jaga dua-dua sebagaimana Allah perintahkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Maka kita kena jaga, ambil penjagaan yang rapi, iaitu jaga keluarga kita daripada api neraka, dan juga jaga dari sudut kesihatan. Tidak ada siapa yang boleh menetapkan bilakah suasana COVID ini akan berakhir, yang terpaksa kita kena hidup dalam suasana norma baru begini. Sebagaimana kata para mengeluarkan perutusan ucapan, selagi pakar perubatan belum menjumpai ubat penyembuh COVID, kita mesti terus beringat dan juga jangan leka. Keluar daripada rumah, pakailah SOP yang ada dengan pelitup mukanya, dengan penjarakannya, dengan basuh tangannya dan sebagai langkah-langkah yang ada. Sama-sama sendiri yang jaga. Dalam kata-kata yang dibuat, kita jaga kita, maknanya kita jaga kesihatan dan keselamatan kita. Ada setengah ustaz pertikai, dia kata mana boleh Allah jaga kita. Itu memang akidah. Tapi dari sudut penjagaan perbuatan manusia, kita kena jaga. Jangan kita terlalu selesa, bebas dan lalai sehingga tidak mengambil berat peraturan ataupun SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan, termasuk ketika berada di masjid, di kawasan-kawasan orang ramai, di pasar, di kawasan riadah dan di mana saja yang kita berada. Yang kita bimbang hari ini takut di masjid je. Kita bersungguh jaga SOP tapi di kedai kopi nampak macam tak jaga pula. Itu satu kesilapan yang dibuat sendiri. Maka kita sama-sama jaga. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, sudah hampir setahun peristiwa ini berlaku. Orang-orang yang pergi ke masjid, alhamdulillah dalam keadaan aman. Sebagaimana kata pepatah Arab, al-wiqayatu khairum minal ilaj, bermaksud mencegah itu lebih baik daripada mengubat. Mana jangan bagi kena. Kata kalau kena tak apa, kita pergi di hospital. Pusat kuarantin banyak sekarang ni. Kita jangan duk mikir. Kita fikir jangan bagi kena. Namun begitu, para ulama juga memperingatkan kita, la yaghnil hazar minal qadar. Setakat mana kita jaga pun kadang-kadang kita kena juga. Ada juga orang kena walaupun dia jaga betul-betul, dia sendiri ahli perubatan, dia juga kena positif COVID. Itulah yang dikatakan bagaimana kuat kita jaga, tapi tak boleh lepas daripada takdir Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, kita mengatakan wabak ini adalah merupakan ujian daripada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah merupakan suatu musibah yang menimpa dunia pada hari ini. Saya rasa tuan-tuan tengok je video tayangan di Masjid Haram live, kita akan menangis tengok kenapa Kaabah dikurung. Orang tawaf ada beberapa orang saja. Yang sebelum ni orang tawaf yang tak nampak mampu, tak berhenti-henti, tak putus-putus. Maka kita akan rasa, sebab dengan sendirinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah peluang untuk kita menginsafi diri, memperbaiki kelemahan yang ada, dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon keampunan dosa-dosa kita. Banyaklah kita beristighfar. Sesungguhnya kita tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Maksudnya tidak ada sebarang musibah yang menimpa seorang muslim, sama ada penyakit ataupun kepenatan mencari rezeki buat kerja, kerisauan dan kesedihan, kesakitan dan kebimbangan,
bahkan duri yang tertusuk di kaki kita yang melukakan kita, semuanya itu kaffarallahu biha, Allah Ta'ala jadikan kafarah, penghapus dosa-dosa kita. Hadzal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan kita semua sentiasa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerusakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kita tengok hari ini panggil kerusakan alam sekitar hasil daripada manusia. Kerusakan sistem hidup juga manusia. Banyak benda-benda yang rusak hasil daripada perbuatan manusia. Timbul yang demikian, Allah Ta'ala bagi ujian. Kenapa? Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah penjagaan, apakah wiqayah yang menyelamatkan kita? Insya Allah, yang pertama, dia panggil dari sudut maknawi, iaitulah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada qada dan qadar. Semua benda berlaku atas dunia dengan ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah Ta'ala nak kenakan, nak beri, tak ada siapa boleh sekat. Mana-mana yang Tuhan tak tulis ataupun tidak beri pada seorang, usahalah banyak mana pun kita tak akan dapat. Itulah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, kita mengambil sebab-sebab. Di antara sebab yang diambil iaitulah at-tahsin bil azkar. Sentiasalah kita kawal diri kita, buat pada tembok dinding diri kita dengan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah saya sebut dalam beberapa siri khutbah yang lepas, iaitulah zikir pagi petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan bila kita nak keluar rumah, bismillah tawakkalna 'ala Allah. Itu di antara zikir-zikir yang maksur. Jangan duk buat zikir cerita sendiri. Saya tengok dalam internet ni pelik-pelik ya orang ajar. Oh, zikir corona baca gini. Kita kata yang sunnah Nabi sudah ada, kenapa mau cari yang pelik-pelik? Yang ketiga, kita kawal diri kita dengan melakukan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Contohnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah." Siapa dia salat subuh, maka dia duduk di bawah jagaan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, maknanya ad-daman, duduk di bawah jaminan dan keamanan Allah SWT jaga dia. Jadi kita pergi solat subuh, kalau tak mampu nak pergi kerana PKP telah mengawal kita, kita solat berjamaah dengan keluarga kita, anak-beranak kita di rumah, supaya kita selamat insya-Allah. Yang keempat, kita mengambil sebab-sebab al-madiyah, sebab-sebab biasa untuk nak mengawal, iaitulah menjaga penjagaan kebersihan, seperti yang telah disebut oleh hari-hari kita dengar dalam berita daripada pengarah kesihatan dan lain-lain, 3 perkara yang kena buat kan. Basuh tangan, cuci, jauhkan, macam-macam dia punya sudah fatwa kesihatan sudah ada. Artinya kita jaga. Yang kelima, akur kepada dia panggil hajar sihi, kuarantin yang diperintahkan oleh pihak kerajaan. Jadi hari ni kita tengok orang suka-suka jalan sana sini, dia kata senang ya, kita pergi ambil surat lepas kawasan boleh bergerak. Kita kata surat itu untuk orang ada kerja, bukan untuk nak pergi melawak sana sini. Lepas tu dia masuk Facebook pula, dia sampai atas bukit sana bukit sini. Kita kata ini juga satu perbuatan yang tidak baik kan. Yang keenam, iaitulah mengikuti taklimat-taklimat yang telah dikeluarkan oleh pihak pemerintah. Mudah-mudahan kita selamat insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyaklah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.